Dia sebut kepada Abu Qatadah. Abu Qatadah raya, lagu tu dia ada dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raya, ar-ru'ya minallah, mimpi itu daripada Allah. Maksud mimpi di sini, ru'ya di sini ialah mimpi yang baik. Berdasarkan riwayat lain yang ada sebut qaidnya itu, yakni ar-ru'yal hasanah ataupun ar-ru'yas salihah, mimpi yang baik itu daripada Allah. Sebab biasa dalam Quran ke apa, dalam hadis, baik-baik ni dia kaitkan dengan Allah, sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai memuliakan Allah, sebagai beradab dengan Allah. Mimpi yang buruk tu daripada syaitan, padahal hakikatnya daripada Allah juga, tapi oleh kerana syaitan menjadi penyebabnya. Syaitan menjadi penyebabnya. Dan dari satu segi, kalau kita sebut Allah, takut-takut salah faham, padahal hakikatnya Allah juga. Yang buat syaitan pun Allah juga. Sebab itu, sebab disebutkan daripada syaitan, sebab dia suka. Syaitan tu suka, kira peluang lah untuk dia untuk tambah lagi, untuk tambah lagi, orang kata rempah ratusnya, bumbu-bumbunya, untuk tambah hasad garam dia tu lagi, dia suka. Itulah peluang dia. Banyaklah peluang dia nak menyusahkan hati manusia ni. Salah satunya ni, apabila seseorang tu mimpi hak tak molek, ada kalanya tidak kait dengan dia asalnya, tapi dia suka. Ada kalanya memang dia, sebab dia yang menimbulkan mimpi itu. Tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Kalau mimpi tak molek, hulman di sini. Kalau mimpi tak molek, kalau mimpi molek, dia tak ada sebut apa-apa. Tak ada kata semaya, bangun, sujud syukur kau apa, tak ada. Tak ada. Ataupun buatlah ke mana-mana, tak ada. Ini tak molek. Sebab apa? Hak ni perlu dihilangkan. Kalau tidak hilang, mengganggu kehidupan kita. Mengganggu kehidupan kita. Dengan sebab itu dia kata, kalau seseorang itu mimpi hulm, padahal dari segi bahasa Arab ni, umumnya boleh guna belaka ru'ya ni, mimpi molek boleh, atau tak molek boleh juga. Hulm tu pun mimpi molek atau tak molek boleh juga, tapi lebih banyak digunakan hulm untuk yang tak molek. Maka di sini digunakan hulm untuk yang tak molek. Bila mimpi, ludahlah ke sebelah kiri. Ludah sebelah kiri ni kita tengok dalam riwayat, kemudian tu bila sedar. Kalau tak sedar pun, sebab kita dalam mimpi kan, kita kena tindih kok, kita tak sedar lah. Kita nampak apa-apa mari, lembaga yang menakutkan mari, tindih kita. Kan kita baca kan dalam mimpi tu, baca ayat kursi, kau baca apa-apa kau, lari, hilang kan. Begitu juga kita kena ingat sunnah Nabi ni. Walaupun dalam mimpi kita tak sedar lagi, dia tidak, walaupun dalam hadis yang lain sebut bila sedar. Kalau tidak sedar, tak boleh kau baca, tak boleh kau buat begini, ludah. Boleh, buatlah setakat mana yang kita boleh. Cumanya kalau kita tak sedar, boleh jadi ludah tu banyak. Boleh jadi ludah tu banyak, kita nak marah, tak apa. Kalau salah ludah banyak pun tak apa. Sebab dalam hadis ada sebut waliyabsuq, falyabsuq. Falyabsuq mana ludah sungguh lah, bukan falyamfud. Boleh jadi pada ada kuati, yang Nabi sebut berbeza-beza ni sesuai dengan keadaan. Mungkin keadaan tu berbeza. Kalau kita dalam tidur kan, kita tak khabar mana kita ludah tu tidak ikut serah, boleh jadi ludah banyak, tak apa. Tidak kata salah kita, tak. Tapi kalau kita sedar, tidaklah perlu ludah lagu tu, buat cemak kain selimutnya, basah kain selimut, ludah sikit, hembus gitu je. Yang pentingnya balik kiri, sebab dia sesuai dengan balik kiri itu. Dia suka, kira-kiranya dia mari ikut tu lah, dia mari ikut tu. Dia mari ikut tu, syaitan balik kiri, sebab dia suka mengiring kan. Begitu juga kalau dia nak cocok orang daripada belakang pun, jantung tu sebelah kiri, balik kiri juga. Kiri dia buat ikut tu. Kita ludah balik kiri sebagai menghina dia, dan menyakiti dia.
Dia nak menyusah kita buat lagu. Jadi kecewalah dia, untuk mengecewakan dia. Sebab dia pun ada juga rasa kecewa, suka tu ada juga. Bila kita buat gitu, hampa dia, tak sampailah maksud dia. Itu tujuan dia. Yang ni kita tak pakar tu. Kalau daripada dia pun tak ada apa, kita tak kisah. Kita tak ambil bubuh perut lah, kita lah. Jadi dia pusing lah, susah hatilah dia, kecewa lah dia. Kalau memang dia, kalau tidak dia pun, katakanlah kerana bisikan jiwa kita dan hati kecil kita je banyak untuk memikir benda, pun boleh juga kita buat gitu. Sebab memang dia tu duduk alik kiri banyak. Dia suka mengiri, menunjukkan kita memang tidak suka, benci. Kita jadikan dia tu sebagai musuh kita. Kita ingat semua dia, dalam fikiran kita tu ada semua. Kalau kita tak molek ni, kau kait dengan dia. Sebab musuh kita lah, kalau berapa-apa ada tak molek, kita terlitak dia tu. Pasal apa? Biasanya gitu. Agak molek baru, kalau tidak dia pun, supaya kita lebih beringat, berhati-hati. Itu maksud semua ni. Padahal kita tidak tahu kan daripada syaitan, daripada gapo. Sebab ada yang kemudian dia ada sebut berapa, ada yang baik daripada Allah, harta molek daripada syaitan, ada juga daripada bisikan jiwa, ada juga. Waktu tu mana kita nak tahu? Mana kita nak tahu? Tak tahu pun tak apa. Kita buat gitu supaya kita lebih berhati-hati. Supaya boleh lah, kita kata kalau berlaku gapo-gapo, keburukan, kecurian, gapo, dia akan terlintas kepada hak skala lah, hak dia maklum dah ada dalam senarai dia. Dan kalau dia panggil gapo, menyebabkan hak tu kecubur, walaupun dia tidak pun, molek lah tu, tindakan tu, perbuatan tu molek. Dan biar terlintas semua, bermakna dia akan ingat dalam perhatian kita semua. Kita tidak lalai daripada dia. Kita sentiasa berlindung dengan Allah. Dia kecewa. Itu maksudnya. Bila kita buat gitu, tidak akan memudaratkan, tak akan jadi. Ini tak akan jadi. So, ini langkah ataupun satu cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Lagu mana kita tak mengatasi benda ni? Seperti dalam hadis yang lain, untuk seseorang itu dapat berkat daripada harta dia, dia buat keluar zakat misalnya, dia beri sedekah misalnya. Itu cara untuk menghilangkan kekotoran harta. Ni pun nak menghilangkan kekotoran mimpi itu dengan cara buat ni. Ini cara. Ada beberapa cara, iaitu kalau kita tengok pada keseluruhan hadis ni. Yang pertama, ludah ataupun tiup alaki. Yang kedua, ta'awud, baca a'udzubillahi minasyaitan. Sebab kurang nak tambah a'udzubillahi minasyaitanir rajim pun tak apa juga. Yang kedua. Yang ketiga, tukar kedudukan kita tu. Kedudukan kita, kalau kita terletak mesti alah kanan kau, ataupun kalau perlu bangun kau dulu, berjalan kau dulu, beralih tempat, tidur tu sebelah lagi kau, itu ada faedahnya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, sembahyang. Itu langkah-langkah yang boleh diambil oleh seseorang itu apabila dia bermimpi yang tidak baik. Bangun sembahyang 2 rakaat, ambil air sembahyang. Sebab apa? Dia akan lari jauh, dia tidak akan mari dekat kita. Sedih dah. Kalau kita tidak buat semua, buat sebahagian yang tersebut di dalam hadis ni, pada dah tak apa. Itu bergantung kepada kita lah. Tengok, kalau nampak rasa takut benar, berat benar, mungkin perlu buat semua. Kalau tidak berat benar, pada setengah-setengah saja. Itu bergantung kepada keadaan kita lah, kita sendirilah. Tengok keadaan kita. Ataupun kita mimpi dah, lepas tu mimpi pun banyak kali mimpi dah ganggu. Kita boleh jadi molek, kita buat semua dalam keadaan. Tapi mula-mula ludah saja ke, ta'awud, itu hak mudah lah. Sebab kalau bangun semaya itu susah juga. Tapi kalau perlu, boleh buat gitu. Ini bergantung kepada keadaan orang yang bermimpi itulah, yang dialami dia tu. Baik, kita tengok Imam Nawawi sebut ni. Wa qala al-Imam al-Maziri,
madhabu ahli sunnah fi haqiqatir ru'ya.